Okay, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah anda nak kongsikan uh, macam mana nak kira sisihan piawai, okay, ataupun dalam bahasa Inggeris dah standard deviation lah. Okay, so daripada formula yang kita dapat ni, kita terus ikut formula yang kita dapat ni lah. Formula ni anda terus ambil yang apa nama tu, yang skor terkumpul. Okay, untuk skor terkumpul lah. Skor terkumpul ni macam ni lah, kan. Dia ada range dia. Dia ada apa, size of class lah. Dia ada 21 hingga 30, 31 hingga 40, kan. So markah siapa yang dapat contoh yang anda buat ni 21 hingga 30 markah ni, contoh kata dalam matematik, kan. So ada 21 untuk markah 21 hingga 30 ni ada 2 orang dapat. Untuk markah 31 hingga 40 ada 3 orang dapat. Macam tu lah. Okay, so size dia adalah 10 lah. 10. Okay, 21 hingga 30 ni dia punya size dia 10. Kan, kita kira 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 30. So 10. Jangan pula kira 30 tolak 21, tu dapat 9. Dia tak sama. Okay, so lah ni kita nak kira standard deviation ataupun sisihan piawai. So berdasarkan formula ni, anda tak ikut yang, kalau ikut ada formula dia lebih kurang je sebenarnya, kan. Based on nota daripada anda belajar Unita ni. So tapi tak apalah, anda ikut nota yang diberi oleh Cikgu Zarani. Okay. So kita buat. Okay, first kena ada, dalam jadual ni kena ada skor ni lah. Okay, skor. Kemudian frekuensi, iaitu kekerapan lah. Okay, kekerapan, bilangan budak yang dapat banyak ni kan. Skor banyak ni orang 5, 6 orang, ni 7 orang, 8 orang. Okay, so total semua 35 orang lah. Okay, X ni adalah midpoint ataupun kita panggil titik tengah lah. Okay, X ni titik tengah. Okay, titik tengah. Ataupun dalam apa nama ni, dalam formula digunakan ada prime. Tak kisahlah, letaklah prime. Okay, boleh lah letak prime. Okay, letak prime. Letak prime, kan. Okay. So titik tengah kita dapat. Macam mana nak dapat titik tengah? Antara dua ni lah. 30 tambah 21 bahagi 2 dapat 25.5. 40 tambah 31 bahagi 2 dapat 35.5. So terus buatlah 45.5, 55.5 dan seterusnya lah. Kira jumlah juga. Okay, jumlah ni penting lah, total. Total ni nanti dia akan jadi bentuk ni, summation ni. Okay, tu simbol untuk jumlah lah. Hasil semua lah. Okay, baik. So seterusnya fx prime. Fx prime ni, F ni frekuensi, kekerapan. X prime ni titik tengah. So bila dia rapat, maksudnya dia kena darab lah. Bila dia rapat macam ni, maksudnya dia kena darab, kan. So bagi siapa yang mungkin belum tahu ke ataupun terlupa ke, contoh A darab B sama je kalau kita buat A B, dia rapat. Okay, so rapat tu maksudnya dia kena darab lah. Okay, dia kena darab. So fx prime, F2 darab X prime 25.5, so dapat 51. 3 darab 35.5 dapat 106.5. Okay, buat semua ni, jumlahkan dia. Okay, perlu kan jumlahkan? Perlulah, sebab kita nak cari min purata. Okay, kita nak cari purata. Nampak ni formula kat atas ni, kita guna fx prime. Jumlahkan dia. So jumlah bawah ni lah kita guna ni. Okay, kemudian seterusnya dalam formula ni, okay, dalam formula diberi ni ada dalam kurungan X prime tolak min, kan. X prime tolak min kuasa 2. So anda terus buat kat sini, kolom ni untuk X prime tolak min kuasa 2 terus. X prime apa dia? Titik tengah. Tolak min yang kita dapat ni lah. Okay, tolak ni. So 25.5 tolak 58.93 dalam kurungan, kan. Lepas tu kuasa 2. Okay, kalau logiknya kita tengok 25 tolak 58 mesti dapat negatif, betul tak? Tapi sebab tu dia buat kurungan. Kuasa 2 dekat luar kurungan. So bila kuasa 2 dekat luar kurungan, dia akan jadi positif. Okay, semua ni akan jadi positif. Walaupun kecil tolak besar dapat negatif, tapi bila buat dalam kurungan, letak kuasa 2 dekat luar kurungan tu, ni ada cerita bagi mudah faham lah, kan.
Terus dia jadi positif. Okay. So bila tekan kalkulator tu kena buat sebiji-sebiji macam ni lah. Kan buat buka kurungan X prime 25.5 tolak 58.93, tutup kurungan kuasa 2. So dapatlah semua nilai positif. Bila buat standard deviation mesti kena guna yang positif sahaja nilai dia. Ini untuk orang kata base lah, ataupun basic. Kemudian anda buat satu kolom lagi. Yang dapat jawapan ni tadi darab dengan F, iaitu frekuensi ataupun kekerapan. Sebab dalam ni dia tunjuk betul tak? Ni set. Ni untuk ni kan. So anda pun darab lah F, darab dengan hasil yang kita dapat X prime tolak min purata tadi ni, kuasa 2 ni. So darab lah yang ni, darab dengan purata. So dapatlah yang ni. Sama jugalah yang ni, darab dengan purata, dapatlah yang ni. Purata pula lah, frekuensi kekerapan. Okay. So dapat semua ni. Sebenarnya kenapa kena kira semua ni? Sebab kita nak kira jumlah dah yang bawah ni. Yang ni lah maksud dia jumlah. Maksudnya semua ni lah yang atas ni. Termasuk pak dia punya simbol summation ni. Ni lah dia 9788.4. Terus bagi dengan N. Senang. Bila kita dapat macam ni senang terus. Dapat bagi dengan N. N ni apa dah? N ni jumlah frekuensi ataupun jumlah kekerapan lah, 35 ni. So apa akan jadi berdasarkan table yang ni, berdasarkan jadual anda buat ni, 9 7 8 8.4. Okay, nampak jumlah terus bahagi 35. Okay. Kemudian punca kuasa 2 kan dia. Punca kuasa 2. So dapatlah jawapan untuk standard deviation. Saya nak kira set 9788.4 bahagi 35. Square root kan dia. So anda dapat kat sini 16.72. Okay. Okay, so ini jawapan untuk anda punya lah. Okay, standard deviation anda dapat, ataupun sisihan piawai yang berdasarkan jadual yang anda reka ni. Anda reka yang ni sebenarnya. Anda tak rujuk mana-mana markah yang daripada budak punya pun. Okay, so itu cara buat lah standard sisihan piawai. Anda tunjuk yang ni je lah, yang untuk skor terkumpul ataupun group data lah, data yang terkumpul saja macam ni. Sebab kebanyakannya kita guna untuk real life kita lah. Kebanyakannya macam ni lah untuk markah-markah budak kan. Dia mudah, table kita takkan jadi terlalu panjang kan. Kalau budak tu dia dapat, ada yang dapat 20 lebih, 30. So kita nak kena buat sampai ke bawah 21 kan, 30 semua bawah sampai berapa banyak tak tahu lah kan. So kita kena buat ataupun senang faham, tengok frekuensi tahu 35. So kita kena buat 35 lajur 35 baris. Ni baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau budak ada 35 orang, kalau kita buat satu-satu, kita buat secara ungroup data ataupun skor yang tidak terkumpul, so ada 35 baris. Tak kepanjang kan. So kita buat macam ni. So senang. So daripada 35 baris boleh jadi 8 baris sahaja. Tapi formula dia lain sikit lah. Okay, ni formula-formula yang dikongsikan oleh Cikgu Zarani ni macam ni lah. Okay, cara pengiraan dia. Faham kot noh. So penting lah buat total kat bawah ni, penting lah. Okay, 35 total frekuensi ataupun total kekerapan, total titik tengah. Ni mungkin kita tak guna, tapi ada untuk cari benda-benda lain, ada yang digunakan. Ni total fx prime. Tapi kalau macam anda belajar X prime ni tak X prime pun, X saja. Yang min tu betul lah, simbol min tu mesti ada tanda garis atas dia tu, betul lah. Ikut lah, tak kisah pun. Okay, mana-mana janji kita faham sudah. So kolom-kolom ni kita buat berdasarkan apa kehendak ataupun apa yang diperlukan oleh formula yang kita nak gunakan nanti, ataupun apa yang diperlukan oleh soalan perlukan untuk kita jawab macam mana kan. So kita buat kolom-kolom ni. So kalau soalan dia tak tanya pasal lower boundary, upper boundary, tak payah buat. Tapi kita nak buat graph, kita nak buat histogram,
kita nak buat polygon, so kena ada apa nama tu, lower boundary, upper boundary lah, ataupun sempadan bawah, sempadan atas. Sempadan bawah, sempadan atas tu kena ada lah. So tambah lagi satu sebelah ni, buat lagi. Ataupun yang lower boundary, upper boundary tu nak buat dekat depan-depan sikit pun boleh, tak kisah. Okay, janji kita ada segala data, segala maklumat yang diperlukan untuk jawab soalan, untuk selesaikan formula, untuk buat graf. Tak kisahlah graf tu dalam bentuk histogram ke, ataupun polygon ke, apa lagi, bar chart ke kan, ataupun ada juga kalau soalan minta buat pie chart ke, tu kena ada peratus lah, ataupun angle pun kena ada peratusan. So boleh buat lah kan, peratus. Apa lagi, angle. Kalau angle tu sangat-sangat diperlukan untuk kalau kita kena buat pie chart lah. Okay, so itu sahajalah cara untuk kita selesaikan soalan sisihan piawai ataupun standard deviation. Wallahu a'lam.